Kerajaan negeri komited memastikan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif hijau dan pembangunan lestari. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata beberapa tindakan dilaksana termasuk penggunaan teknologi hijau dan tenaga lebih mampan. Kita tidak terkecuali di Malaysia, apalagi di Sabah, untuk mengambil langkah-langkah yang perlu. Some of these actions have been taken, including shift to the green technology, energy, dan of course stopping all deforestation and to adapt climate change mitigating actions. Beliau ditemui RTM selepas mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor menyempurnakan program Konvensyen Kinabalu 2025 Keselamatan Makanan, Perubahan Iklim dan Pelaburan Anjuran Majlis Datuk Persekutuan Malaysia MDPM. Sementara itu, Presiden MDPM Datuk Iskandar Datuk Abdul Malik berkata, program bukan sahaja memberi peluang pelabur memperkenalkan teknologi baharu, malah dapat berbincang cara menangani cabaran global ini. MDPM ini sebuah NGO yang hasrat untuk membantu secara membuat CSR. Juga kita bawa ramai pelabur juga yang ada hari ini. So it's a showcase dia punya new technology to assist what government require. Program bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai isu keselamatan makanan dan perubahan iklim ini turut menekankan pentingnya tindakan segera menangani cabaran global selain melihatnya sebagai peluang pelaburan. Penantian berpuluh tahun penduduk PITAS untuk mendapatkan perkhidmatan bank akhirnya menjadi kenyataan apabila sebuah cawangan agrobank akan dibuka di daerah tersebut. Persetujuan pembukaan bank berkenaan sudah ditandatangani dan dijangka beroperasi Jun tahun ini. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, dengan pembukaan perkhidmatan bank itu, ia dapat memberi manfaat kepada kegiatan ekonomi penduduk setempat. Dan bersesuaianlah agrobank kerana PITAS adalah di antara pendapatan usahawan ataupun usaha-usaha pendapatan mereka adalah lebih besar dari sudut pertanian dan juga perikanan. Jadi bersesuaianlah agrobank itu diwujudkan lebih awal. Datuk Rudi yang juga adun PITAS menyatakan demikian kepada media selepas Majlis Serah Tugas, Majlis Jasa Mudi Kenang dan pelancaran Pelan Pembangunan Strategik Daerah PITAS 2024-2035. Selain agrobank, beberapa lagi bank telah menyuarakan hasrat membuka cawangan mereka di PITAS, antaranya Bank Simpanan Nasional BSN dan Bank Rakyat. Warga pendidik diminta tidak mengabaikan small data atau data kecil murid dalam usaha memacu perkembangan menyeluruh seseorang murid. Ini kerana data kecil berkenaan hanya diperoleh melalui pemerhatian secara bersemuka. Pengerusi Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan, Datuk Dr. Amin Senin berharap para pendidik mengambil serius perkara tersebut di samping memanfaatkan big data pendidikan dalam era digitalisasi. Dalam pendidikan ini, kita berhubung dengan anak murid kita, manusia, direct. Sebab kita mendidik dia, hasilnya manusia. Sebab itu, sementara kita boleh memanfaatkan big data dalam dunia digitalisation ini, tapi jangan lupa bila kita mendidik dengan anak murid kita, yang jauh lebih penting ialah small data. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi ahli panel dalam seminar pendidikan pasca normal yang dirasmikan Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Harun Durabi. Small data membabitkan pengumpulan maklumat keadaan semasa seseorang murid, termasuklah emosi, fizikal dan kehadiran ke sekolah. Penguasaan dan kemahiran mengenai dasar kerajaan dan isu semasa dalam kalangan pengamal media amat penting. Ini bagi memastikan profession mereka terus relevan, terutama dalam menyampaikan dasar kerajaan dengan tepat sekaligus menangkis berita palsu. Pengerusi Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS, Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata, dalam konteks IDS, media berperanan sebagai penghubung kementerian dan masyarakat luar bandar.
Ini terbukti menerusi liputan isu-isu pembangunan luar bandar yang relevan dan konsisten sepanjang tahun. Pelaporan seumpama bukan sahaja dapat mengetengahkan isu-isu luar bandar yang memerlukan sokongan kerajaan, malah secara tidak langsung mampu mengubah sosioekonomi penduduk keseluruhannya. Justru Datuk Azizah berharap pengamal media terus mencari pendekatan lebih menarik dan kreatif dengan mengetengahkan pelbagai isu yang mampu menarik perhatian umum sekaligus menggalakkan minat membaca berita. Beliau menyatakan demikian semasa Majlis Apresiasi Media Anjuran IDS. Sementara itu, Penasihat Persatuan Media Sandakan Pemasa, Datuk Thomas Lau berharap pengamal media sentiasa proaktif menyiarkan sesuatu berita dengan fakta tepat dan tidak mengelirukan. Ini kerana setiap berita yang dihasilkan menjadi rujukan masyarakat, terutama melibatkan aspek pembangunan negara. Apabila ada satu breaking news, saya menyuruh kamu buat susulan supaya breaking news dengan itu headline lebih interesting. Ini news perlulah cepat diproses. Pasal kalau itu news menjadi satu isu yang lama, orang sudah bosan. Datuk Thomas menyatakan demikian kepada media dalam Majlis Makan Malam Persatuan Wartawan Sandakan. Majlis diadakan sempena Mesyuarat Agung Pemasa 2023-2025 dengan mengekalkan ahli jawatan kuasa tertinggi bagi tahun 2025-2027 atas persetujuan semua ahli pemasa yang hadir. Badan Bukan Kerajaan NGO berperanan penting mendidik dan menggalakkan masyarakat melaksana program tanggungjawab sosial CSR menderma darah bagi memastikan bekalan darah mencukupi. Ketika ini, Sabah hanya mampu mengumpul 80,000 unit darah. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Maria Sulaiman, ia bagi menampung pesakit memerlukan transfusi darah, khususnya pesakit thalassemia yang memerlukan bekalan darah setiap bulan. Sehubungan itu, beliau mahu orang ramai yang layak tampil menderma darah bagi membantu mereka yang memerlukan. Dr. Maria berucap sempena program Pra-Ramadan Anak Sains Mara Ansara peringkat Negeri Sabah 2025. Teks ucapan dibacakan Ketua Kepakaran Perubatan Transfusi Negeri Sabah, Dr. Shahnaz Irwan Sabri. Orang awam diminta menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan sampah ketika menziarahi tanah perkuburan. Ia bagi memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk Aedes yang boleh mengundang pelbagai penyakit berjangkit. Minta kerjasama kepada warga Sandakan dan pada pihak-pihak yang tertentu apabila kita datang ke tanah perkuburan ini, kita sama-samalah kita menjaga kebersihan untuk mengelakkan daripada penyakit berjangkit. Raja Ali menyatakan demikian kepada pemberita selepas aktiviti gotong royong perdana Tanah Perkuburan Orang Islam Jalan Aman Sandakan. Lebih 200 orang termasuk orang awam dan agensi kerajaan menyertai program ini. KK Monster Muay Thai muncul juara dalam kejohanan Muay Thai terbuka Sabah 2025 yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tun Said Keruak, Kota Belud. Pasukan ini berjaya memungut 10 pingat emas, 6 perak dan 6 gangsa sekaligus merangkul Piala Datuk Fairuz Rendan. Tempat kedua pula dimenangi Tembuakar Martial Art dengan pungutan 10 emas, 6 perak dan 2 gangsa. Manakala AWP Martial Art Academy di tempat ketiga dengan 9 emas, 10 perak dan 17 gangsa. Bercakap kepada RTM, Presiden Persatuan Muay Thai Sabah, Nazri Abdul Razak memberitahu, kejohanan bertujuan mencari bakat baharu untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Ini adalah satu pembangunan di mana kita sentiasa mencari untuk kesinambungan. Kesinambungan iaitu kita kena mencari atlet-atlet untuk wakil ke SUKMA. Selain daripada SUKMA, kita juga ingin mendapatkan atlet untuk mewakili Malaysia. Kejohanan selama 3 hari ini menghimpunkan hampir 300 peserta melibatkan 29 pasukan dari seluruh negeri dengan 2 kategori dipertandingkan iaitu combat dan disiplin Waikru.
Sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.